Alhamdulillah. Kali ini kita baca kitab Munjatul Musalli, insyaallah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in. خصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم والآخذين عنه شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الشيخ داود بن عبد الله الفطاني وهو المصنف والمؤلف هذه الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للشيخ داود بن عبد الله الفطاني غفر الله له آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك ببركة الشيخ داود بن عبد الله الفطاني وببركة هذه الكتاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من الزاهدين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من العالمين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى
ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala Musaddiq, inilah kitab yang bernama Munyatul Musalli. Dia boleh baca Munyatul Musalli, boleh baca Minyatul Musalli. Maknanya tempat berhajat orang yang solat. Maknanya kita solat ni hajat nak jadi khusyuk, hajat nak mengenal Allah, hajat nak melepaskan daripada murka Allah. Inilah kitab yang menerangkan hajat kita itu. Dinamakan kitab ini Munyatul Musalli atau Minyatul Musalli. Jangan baca Maniyatul Musalli. Siapa baca Maniyatul Musalli, itu makna lain. Maniyatul Musalli makna takdir Tuhan ataupun mati. Itu maniyah. Maniyatun maknanya takdir ataupun mati. Yang melengkapi akan masail ad-dararu wal-la'ali. Maknanya kitab ni nak menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan soal-soal solat, di mana ada orang buat kerja solat ni, kerjanya itu ialah yang sia-sia pada akhirat dan sia-sia pada dunia. Maka nak dibetulkan cara solat itu agar menjadilah solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karangan Al-Alim, iaitu Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ghafarallahu lahu, mudah-mudahan mengampunilah oleh Allah Ta'ala baginya. Amin, perkenankanlah. Summa amin, kemudian perkenankanlah. Baik, habis. Baik, dari bawah tu dia tulis. Dan adalah pada akhir kitab ini satu risalah yang dinamakan dia Al-Bahjatul Mardiyatu, pada bicara muwafiq, yakni pada bicara masbuk dan muwafiq dalam solat, dan takhalif makmum, yakni dan bersalah-salahan makmum akan imam. Terjemahan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani Al-Madhkur, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina amin. Baik, habis. Qala musannif, bismillahirrahmanirrahim. Kumulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Kumulai, aku, yakni Syekh Daud Al-Fatani, mulai risalah ini, yakni mulai mengarang akan kitab kecil ini. Risalah ni maknanya kitab kecil. Dengan nama Allah, yakni dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat murah lagi amat, dengan nama Allah, yakni dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah, yakni dengan menyebut nama Allah, iaitu bismillahi. Siapakah Allah? Allah ialah nama bagi zat Tuhan. Siapa Tuhan?
Tuhan ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, lagi memiliki nama-nama yang maha agung, lagi yang maha menjadikan sekalian alam. Nama kebesarannya Allah. Itu makna Tuhan yang sering kita sebut, wajib kita ingat tu. Yang amat murah, lagi yang amat mengasihani akan hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat. Baik, tak mau cerita dah yang tu, selalu kita cerita dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Rabbil alamin. Apa dia Rabbil? Iaitu Tuhan yang bersifat dengan rububiyah. Allah juga bersifat dengan uluhiyah. Apa uluhiyah? Apa rububiyah? Uluhiyah ialah Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Rububiyah iaitulah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Uluhiyah dan rububiyah ini adakah serupa ataupun berlainan? Hakikatnya satu jua. Jangan kata berlainan. Ya, hakikat uluhiyah dan rububiyah itu satu jua maknanya. Tuhan tu Allah lah. Yang mentadbir pun Allah lah. Allah itulah Tuhan. Allah itulah yang mentadbir. Rabbun makna pentadbiran, yang maha mentadbir. Orang Wahabi dia kata uluhiyah lain, rububiyah lain. Itu salahnya Wahabi ni. Dia pun ada juga pengakuan mengenai uluhiyah dan rububiyah, tapi dia faham macam lain. Dia kata uluhiyah dan rububiyah tu benda yang berbeza. Jadi bila kita i'tiqad uluhiyah dan rububiyah berbeza, boleh membawa kepada syirik wal iyazubillah. Jadi jangan kita kata uluhiyah itu lain dari rububiyah. Uluhiyah itu adalah rububiyah. Rububiyah adalah uluhiyah pada hakikatnya. Siapa yang mentadbir alam? Tuhan. Siapakah Tuhan? Yang mentadbir sekalian alam. Tuhan uluhiyah, yang mentadbir rububiyah. Jadi adakah berbeza? Tidak ada perbezaan. Membezakannya itu adalah salah. Ajaran Tauhid 3 yang dipelopori oleh Wahabi itu adalah salah, semata-mata salah. Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Alladzi iaitu Tuhan yang, alladzi Tuhan yang alladzi ja'ala as-salat, iaitu yang menjadikan solat, yakni Tuhan yang menjadikan solat tariqatal muttaqin, yakni sembahyang 5 waktu ini sebagai jalan segala orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Iaitulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud muttaqin? Apa maksud orang yang bertakwa? Apa makna takwa? Takwa maknanya orang yang memelihara hubungannya dengan Allah. Orang yang memelihara hubungannya dengan Allah, itu maksud orang yang bertakwa.
Takwa dengan makna ya al-wiqayah. Takwa itu maknanya al-wiqayah. Apa dia al-wiqayah? Yaitu memelihara hubungannya dengan Allah. Takwa bukan makna takut. Takwa bukan maknanya takut. Takut itu adalah salah satu di antara sifat-sifat takwa. Maka sifat takwa ni banyak. Yang pertamanya takut. Dalam bahasa Arab disebut al-khawf. Dan takut itu hendaklah ada 3 penyertaan. Apa dia 3 penyertaan? Al-khawf, ar-raja, al-mahabbatul ibadah. Mahabbatul ibadah. Apa dia? Al-khawf, takut kepada azab Allah. Yang kedua, harap kepada rahmat Allah. Yang ketiga, kasih berbuat ibadat. Ada 3 ni, maka dia dinamakan orang yang bertakwa pada awal takwa Allah. Awal takwa Allah ni kena ada 3 itu. Tak ada 3 ni, mana tak adalah bertakwa. Tak takut azab Allah, tak harap rahmat Allah, tak kasih pada ibadah, bermakna tak adalah takwa. Hari Jumaat Pak Ibtu Khatib dia sebut ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan mati sebagai orang Islam. Jadi takwa ni maknanya apa? Memelihara hubungan kita dengan Allah. Al-wiqayah makna memelihara. Jadi permulaan takwa tu 3 tadi. Al-khawf, ar-raja dan mahabbatul ibadah. Ada 3 ni bermakna dia adalah awal orang-orang bertakwa. Awal bertakwa tu 3 ini. Tak ada 3 ni, tak adalah takwa, masya-Allah. Kalau lagu tu kita ni tak ada takwa. Betul tak? Adakah kisah kita sentiasa takut kepada azab Allah sampai kita tak buat dosa? Dah, hari-hari buat dosa. Mana tak ada takwa. Adakah kita mengharapkan rahmat Allah sampai kita tak bergantung kepada makhluk? Tak ada. Kita duk harap itu pada asbab, menumpu kepada asbab yang tak memberi bekal. Tak ada takwa kita. Yang ketiga, adakah kita ni kasih pada ibadah? Bangun subuh pun jenuh bangun. Betul tak? Awiri pun Allah baca amin sembahyang subuh pun 3 orang je. Yang lain semua tidur tengah solat. Apa dia mimpi tengah sembahyang dah tu. 3 orang ada amin. Ada mahabbatul ibadah, kita ada takwa kita ni. Ya, tambah macam saya dah tua, janggut dah putih, takwa pun belum ada. Siapa umur 40 tak risau dengan takwa yang belum ada, bermakna cerah masa depan. Cerah masa depan dia. Cerah ke mana? Cerah ke neraka. Umur 40 tahun tak ada lagi takwa Allah. Saya ni dah berapa dah? Kan 60. Takwa pun belum ada lagi. Apa nak jadilah kalau tidak dengan rahmat Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami dalam golongan orang yang bertakwa. Baik, kita yang takwa pun tak ada lagi apa nak jadi ni kalau tidak dengan rahmat Allah. Takwa tak ada lagi, tapi kalau apa? Ya, harta tak ada lagi, pangkat tak ada lagi, degree tak ada lagi, duk kalut sangat duk cari benda-benda lagu tu. Yang takwa tak ada, tak kalut.
Tak ada harta, risau. Tak ada kereta mewah, risau. Tak ada pangkat datuk Tan Sri, rasa macam haprak je. Tapi tak ada takwa, tak ada risau. Tu maknanya apa dia? Mati hati. Tu tanda-tanda hati yang mati. Bukan dia tak solat, dia solat. Bukan dia tak puasa, dia puasa. Dia zakat dah, bayar zakat. Haji ya, 15 kali dah pergi Mekah, naik turun dah. Tapi dalam hati tak rasut, tak rasa takut, tak ada sifat takwa. Yang dia takut kalau tak dapat Tan Sri. Dulu dia datuk lah. Kan Tan Sri pula. Nak Tan Sri pula. Nak itu, nak ini. Dia takut kalau tak jadi billionaire. Sekarang dah billionaire dah. Dia risau kalau tak jadi billionaire. Tak ada takwa, tak rasa takut, tak rasa heran. Yang dia takut apa dia? Tak ada nak beli jet sebelum mati. Yang ada jet ski je. Jadi dia risau tak ada nak beli jet. Tak siapa duk tengok harga jet dekat 500 juta. Duit dia baru ada 490 juta. Tak cukup lagi 10 juta. Kalau beli pun duit habis pula simpan, nak cekau kat mana ni? Risau. Sampai satu peringkat duit ada 50 bilion. Bilion dia risau pula, takut tak jadi trilion dia sampai trilion takut pula tak jadi zillion lama-lama mampu itu. Mati su'ul khatimah. Apa? Risau dunia. Dunia ni dia tak akan habis-habis gila ni. Tak akan habis-habis penyakit. Manusia ni makin kaya makin jahat, makin kaya makin jahat, makin kaya makin jahat. Contohnya Bill Gates, makin jahat, makin tamak nak menguasai dunia. Dia bukan seorang PM, dia bukan seorang presiden, tapi dia di antara salah seorang penguasa dunia. Dengan duit dia boleh beli presiden, dengan duit dia boleh beli menteri. Nampak? Macam di Malaysia, Cina kaya, dia walaupun dia tak jadi menteri, tapi dia lebih besar daripada menteri. Sebab dengan duit dia boleh beli menteri. Betul tak? Dia tak jadi YB, tak heran dia boleh beli 10 YB. Dia boleh atur pula mana nak jadi YB, mana tak boleh jadi YB. Macam Yahudi Israel. Dia bukan duduk dekat Malaysia, dia bukan duduk dekat Asia. Dia bukan duduk dalam dia bukan duduk di Arab Saudi, dia bukan duduk di Jordan, di Mesir, tapi dia boleh memerintah seluruh 36 negara Arab. Dia duduk kat Israel dia. Dia juga boleh memerintah Eropah. Pasal apa? Duit. Makin kaya, makin jahat. Sebab tu Nabi ajar supaya kita doa, Allahumma rzuqni miskinan tayyiba. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin yang baik. Pasal apa? Orang kaya biasanya jahat. Bila nak jadi takwa? Baik, habis. Orang duk minta jadi miskin, tak kaya, tak miskin-miskin pun. Kita duk minta kaya, duk rasa miskin. Itulah bala dia. Bala duk minta jadi kaya. Duit banyak pun dah rasa miskin juga lagi. Itu dah nama bala. Minta benda yang Tuhan kata jangan. Nabi kata takutilah kamu akan kekayaan. Kita nak kaya. Nabi dah pesan dah. Takutilah kamu akan kekayaan. Kita nak jadi kaya. Jadi sekaya cicah roti saja baru hantar. Baik. Itu
permulaan takwa. Apa dia? Al-khauf, ar-raja dan mahabbatul ibadah. Kemuncak takwa ialah musyahadahkan Allah. Ya, kita sudah sebut sifat-sifat takwa yang 10. Al-khauf war-raja, zuhud, sabar, syukur, tawakal, ikhlas, fakir, redha, mahabbah, fana dan baqa billah ataupun musyahadah Allah. Itu 10 sifat mahmudah yang wajib kita tahu, yang wajib kita menjalaninya untuk jadi orang yang bertakwa. Faham? Sifat-sifat takwa tu ada 10 yang wajib kita belajar dan kita menjalaninya. Apa dia? Yang pertama al-khauf dan ar-raja serta mahabbatul ibadah. Itu nombor 1. Nombor 2 zuhud. Apa dia zuhud? Mencari kasih Allah. Itu makna zuhud, bukannya miskin papa kedana. Zuhud ni mencari kasih Allah. Yang ketiga sabar, menerima ujian, meninggalkan maksiat dan taat perintah Allah. Sabar menerima ujian, sabar meninggalkan maksiat, sabar mengerjakan taat, itu sabar. Yang ketiganya syukur. Yang keempatnya syukur. Yang kelimanya ikhlas. Yang keenam tawakal. Yang ketujuh fakir ilallah. 7 fakir ilallah. Yang ke-8 redha dengan qada Allah. Yang ke-9 mahabbatullah, bau kasih Allah. Ini mengaku dia kasih Allah. Zuhud pun tak ada. Kasih apa? Yang ke-10-nya fana dan baqa billah ataupun musyahadahkan Allah. Sentiasa ingat Allah. Maka kemuncaknya ialah musyahadah itu. Awalnya takut kepada azab, harap kepada rahmat dan kasih di dalam kasih beribadah pada Allah. Itu dah sifat-sifat takwa. Itu dia kata jalan segala orang yang muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Allah, Jibril, Muhammad, kata Ibnu Abbas. Kata lain-lain mufassirin, Allah jua yang mengetahui. Demikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sifat takwa disebutkan dalam ayat itu 3. Apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama percaya kepada yang ghaib. Yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga menafkahkan sedikit dari hartanya pada jalan Allah. Tu 3 ni ciri-ciri sifat takwa yang zahir. Yang pertama tu apa dia? Percaya kepada yang gaib. Yang gaib ni apa dia? Iaitulah 6 perkara dalam rukun iman dan 10 perkara hati yang wajib dilalui. Tu kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib, iaitu percaya kepada rukun iman yang 6. Dan percaya
serta menjalani jalan-jalan 10 sifat mahmudah yang kita sebut tadi. Benda tu pun ghaib juga. Jadi zuhud bukan boleh belajar. Kita belajar tu definisinya, kita belajar tu cara-caranya. Jadi tu tak boleh belajar. Jadi itu semata-mata dengan rahmat Allah atas jalan mujahadatun nafsi. Jadi orang yang tawakal, kita pun belajar tawakal. Belajar tawakal boleh jadi tawakal tak? Tak boleh. Kita belajar tawakal tu kita cuma tahu definisinya, ta'rifnya, pengertiannya. Tapi adakah bila kita belajar kita jadi orang yang macam tu? Tak lagi. Kita belajar khusyuk dalam sembahyang. Orang ni nak boleh kursus khusyuk dalam solat, kita gila belajar. Bawa buat. Nak bawa tanggung lagi. Pergi belajar khusyuk dalam solat. Kursus 10 hari. 10 hari kursus khusyuk dalam solat. Boleh khusyuk tak? Kita pergi belajar cara-cara nak khusyuk dalam solat, boleh tak? Silap-silap yang mengajar tu pun tak khusyuk juga. Khusyuk ni tak boleh belajar. Dia bukan bangsa belajar. Yang belajar tu pengertian khusyuk boleh. Definisi khusyuk ya boleh. Takrif khusyuk ya boleh. Nak jadi khusyuk tak boleh belajar. Nak jadi khusyuk kamu kena terjun ke bidang sufi, lalu menjalani jalan-jalan sufi di bawah bimbingan guru yang mursyid. Andai Allah Ta'ala kehendaki, Allah kurniakan sifat itu ke dalam hati. Itu jalannya. Bukan boleh belajar. Begitu juga dengan zuhud, sabar, syukur, tawakal, mahabbah tu semua bukan yang boleh belajar. Belajar tu pengertiannya, definisinya. Faham tak? Tapi kena belajar. Tak belajar tak tahu. Dah tahu baru boleh berjalan. Macam orang Malaysia lah. Ya, tak ada lesen kereta tak boleh mandu kereta atas jalan. Kalau bawa juga ditangkap polis, kena saman, padan muka. Jadi kena ambil lesen dulu, barulah boleh drive atas jalan raya. Ada orang tak ada lesen, jalan, kena tahan polis boleh ke jalan. Itu nadir, jarang berlaku. Baik, habis. Kita sambung. Wa ja'ala fiha qurrata 'ain sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati, bukan saja lu sejuk. Dia tulis senang, sin jim ka, bukan saja sejuk. Qurratu ain, sejuk mata hati. Dan Tuhan, yakni Allah, yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin. Yakni Nabi ni bila dia solat hatinya jadi sejuk. Tu Nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki. Kita kalau bengkak kaki confirm tak solat dah. Nabi solat sampai bengkak kaki. Tu kata solat tu sejuk mata hati. Penyejuk mata hati Nabi ialah solat. Jadi kita pun siapa nak cari penyejuk mata hati, maka jadikanlah solat yang sempurna sebagai jalannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang beriman, sejuk mata hati orang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solat. Khusyuk ni bukan benda mudah. Khusyuk ni tak boleh dipelajari.
Khusyuk ni tak boleh dirasai dengan semata-mata menuntut ilmu. Dia semata-mata limpah punya Allah. Siapa boleh dakwa dia khusyuk dalam solat? Siapa boleh dakwa dia khusyuk dalam solat? Siapa dakwa dia khusyuk dalam solat, maknanya kena bugi gostan. Orang yang khusyuk dalam solat ni orang yang waliullah sahaja. Orang dapat khusyuk dalam solat ni waliullah. Kita orang awam ni penuh dengan kelalaian. Jadi kita lepas solat wajib taubat. Lepas solat taubat sunat bagi orang yang sudah khusyuk. Tapi orang yang belum khusyuk, yang tak khusyuk, tak pernah khusyuk, lepas solat wajib taubat. Sebab apa? Sebab solat tak khusyuk. Itulah hikmah lepas solat kita baca astaghfirullahalazim 3 kali. Sunat bagi orang yang khusyuk bertaubat kerana kurang, kerana tawaduknya. Walaupun dah khusyuk, dia minta ampun lagi kerana tawaduk. Tapi bagi orang yang tak khusyuk, orang awam macam kita ni, wajib taubat sebab tak khusyuk. Sebab tu lepas solat jangan terus bangun. Kita zikir, baca istighfar, mulut baca astaghfirullahalazim, dalam hati hadirkan rasa, rasa kedoifan diri, kesalahan diri, dan minta ampun dengan Allah di atas solat yang kita kerjakan. Tak pernah khusyuk semua hidup. Ya Allah, ampun dosa aku kerana aku tak pernah khusyuk dalam solat. Aku tak mampu nak jaga hati, aku lemah, aku banyak dosa. Aku bertaubat daripada dosa tidak khusyuk dalam solat ini, ya Allah. Jadikanlah aku orang yang khusyuk dalam solat. Sambil-sambil duduk baca astaghfirullahalazim tu hadirkan mafhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa tidak khusyuk tadi. Ya, bila kita taubat, mudah-mudahan Tuhan ampun dosa tidak khusyuk. Itulah kata guru saya yang masih ada lagi, Tuan Guru Haji Muhammad Baqi bin Uthman Toki Air Tasnim. Masa saya belajar di Pahang tahun 80-an dulu. Itulah kataan dia. Kita yang tak khusyuk ni kena minta ampun dengan Allah. Begitu juga kata-kata guru-guru saya yang lain seperti Syekh Ayub Al-Ahmadiyah dan guru-guru yang lain. Yang kita ni dah solat wajib pula taubat. Kita taubat sebab solat tak khusyuk. Solat kita bukannya penyejuk mata hati. Solat kita tu membimbangkan hati. Betul? Tengah solat marah Pak Imam, gila ke Pak Imam, tak rokok-rokok lagi. Aku nak pergi kerja ni, bodoh ni Pak Imam. Itu dah. Tu solat bukan qurratu ain, itu masyrulul ain. Baik, habis. Yang ni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyangnya. Apa dia musyahadah? Iaitu ingat ia kepada Allah, tak pernah lupa. Itu makna kata musyahadah. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Habis. Khusyuk ni dia bukan rukun sembahyang. Sembahyang tu rukun agama, rukun Islam yang kedua. Tapi khusyuk dia bukan rukun sembahyang. Tak khusyuk sah tak sembahyang? Pada pekah sah, sebab dia bukan rukun sembahyang. Pada pekah sah.
Sebab dia bukan rukun sembahyang. Tak ada perkara membatalkan solat itu tak khusyuk. Tak khusyuk tak batal solat. Khusyuk bukan rukun solat, tapi syarat bagi mengesahkan solat. Syarat bagi mengesahkan solat, menyempurnakan solat. Dia kata pada tasih, dia kata la solatan illa khasyian. Tidak dinamakan solat melainkan khusyuk. Tak dinamakan solat melainkan khusyuk. Itu kata ulama tasawuf. Jadi khusyuk tak batalkan solat. Cuma wajib taubat kalau tak khusyuk. Wajib dia ulang, tak wajib ulang. Namun Imam Ghazali dia ulang solat dia yang tak khusyuk. Imam Ghazali dia ulang balik solat dia yang tak khusyuk. Bertahun-tahun tak khusyuk tu. Dia taubat dan dia ulang, dia qada. Itu Imam Ghazali. Tapi bukanlah wajib ulang. Cuma kerana ulang tu afdal. Ulang qada. Baik, habis. Dan menjadikan padanya pada sembahyang itu dapat lazat manis khidmat, yakni dapat lazat manis berkhidmat kepada Allah. Sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia, bagi segala hambanya yang muhibbin, dan tempat galian segala rahsia daripada bagai tajalli Allah bagi orang yang asyiqin, yakni rindu mereka itu akan mahbubnya. Baik, apa kata dia? Tengok balik. Atau mengaji ni kena ada buku tulis. Saya nak terang ni, saya nak urai tu panjang. Sebab tu kena ada buku tulis. Habislah 300 buku tu, buku surat tu. Baik, tengok balik. Tulis kitab apa, Munyatul Musalli, buku surat berapa, tulis nombor berapa, catik kat buku tulis. So nak tengok balik senang. Cara nak catik tu. Ataupun kepilkan kertas putih. Kertas putih saya dah beli belakang. Kepilkan tiap-tiap muka surat tu. Jadi bila saya terangkan, catik saya kat kertas putih tu. Dan nanti dia tak hilang lah. Selitkan kat kitab. Ini luas sikit tempat nak catik. Ni saya ngaji dulu Tok Guru dia banyak. Kitab saya pun dah lunyai lah. Punya lama ngaji tahun 80-an. Tiap-tiap muka surat ni saya bubuh kertas. Untuk saya catik. Pasal apa? Saya mengaji bodoh. Kepala otak bengap, cepat lupa. Jadi apa Tok Guru cakap saya tulis. Jadi mudah-mudahan sampai tua saya tak lupa. Itulah saya tulis banyak. Tu saya pesan kat antum semua pun catik lah apa saya cakap. Saya ambil daripada mulut Tok Guru saya. Jadi tak lupa lah. So nak baca kitab dah tak reti. Pasal apa? Tak catik. Dah tahu kepala tu bengap. Bagi orang yang bengap macam saya lah. Kalau cerdik macam antum tak apa lah. Yang bengap-bengap macam saya ni catik. Baik, dia kata apa tadi? Dan menjadikan padanya dapat lazat manis khidmat.
Jadi orang yang beribadah ni ada 3 darjah. Yang pertama darjah orang taat, iaitu orang awam, orang biasa, orang macam kita ni, taat. Yang kedua darjah khidmat, iaitu darjah orang khawas, orang pilihan Tuhan. Yang ketiga darjah mahabbah, iaitu darjah orang yang menjadi kekasih Allah. Ini darjah khawasul khawas. Jadi kita ni bukan orang khidmat, sebab kita bukan orang khawas. Kita ni orang taat. Itu pun kalau kita taat. Kalau tak taat, namanya orang asi, orang yang bermaksiat kepada Allah, pendosa, penderhaka. Kita ni orang apa? Orang penderhaka, orang yang asi, dosa dengan Allah banyak. Jadi macam mana kita nak rasa lazat dalam solat? Sebab tak duduk maqam khidmat. Duduk maqam khidmat itu bau rasa manis dalam ibadat. Kalau tidak duduk maqam mahabbah pun. Dalam maqam taat, maqam taat itu masih memaksa-maksa diri, tapi sudah istiqamah. Tapi kalau maqam asi, selalunya malas. Kadang-kadang rasa rajin, selalunya malas. Baik. Bermakna kita ni duduk makam orang asi sebab selalu malas. Sebab apa malas? Sebab kita taubat tidak sempurna. Taubat tak sempurna, jangan duk kalut lah duk baca zikir itulah, zikir itulah, wirid itulah, wirid itulah. Sempurnakan taubat tu dulu, minta ampun dengan Allah Ta'ala tu biar banyak. Sentiasa ingat dosa, kemudian taubat satu persatu. Sebab tak sempurna taubatlah kita jadi pemalas, tidak ada lazat dalam ibadat. Faham? Itulah punca kita jadi malas buat ibadat. Penyegar ngaji nak buka mata tu, alamak, rasa macam ada gam pokabura tu. Apa? Gam apa? Gam apa? Gam gajah. Nak buka susah no. Lepas tu marah, ustaz ni gila dah. Aku nak balik berak ni dia tak berhenti-berhenti lagi. Sampai aku keluar dia marah. Pasal apa? Tak ada manis. Pasal tu kita ada dosa, kita tak taubat. Taubat tak sempurna. Aku ni mana ada dosa, baru 14 tahun. Dosa bermula sejak akil balik. Berapa umur boleh akil balik? 9 tahun sudah boleh akil balik lah. 10 tahun, 9 tahun pun boleh akil balik dah. Kalau umur 16 tahun, 17 tahun, itu berapa puluh kali dah akil, dah balik, pergi balik dah. Habis dosa tak banyak. Mengumpat orang sana, mengumpat orang sini. Baik, habis. Sambung. Yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin. Apa syurga dunia? Syurga dunia ni dinamakan Jannatul Ajilah. Jannatul Ajilah, itu syurga yang disegerakan di dalam dunia sebelum syurga di akhirat. Apa dia? Iaitulah rasa tenang jiwa dengan Allah, yang disebut mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah, wahai nafsu yang masuk dalam syurga Jannatul Ajilah. Gitu. Orang-orang kualia ni walaupun menerima berbagai-bagai musibah, dia tidak rasa jemu beribadah. Bahkan musibah itu melebihkan semangat dia untuk mengasihi jalan-jalan Allah. Bukan macam kita, kena musibah nak balik.
demam sikit nak balik. Demam sikit ya, nak balik. Balik sebab apa? Boleh main handphone. Duduk ni tak boleh main handphone. Boleh tengok TV, boleh main handphone, boleh makan Kentucky Fried Chicken, McDonald. Duduk sini tak boleh. Di sini makan ikan tambah masinnya, bukan? Korang jumpa ikan masin kat sini? Tak? Alah makan ikan masin kat sini? Tak pernah jumpa makan ayam hari-hari ya. Saya dulu makan ikan masin. Tumpang tu juga orang tak cukup makan. Budak pondok dulu ni makan sehari 2 kali. Pagi sekali, malam sekali. Tengah hari tak tentu makan dia tak. Nanti dah habis puasa. Sahur dengan buka. Baik. Makan pula nasi dengan kicap, bubur lah. Ikan tamban masin. Pagi separuh, malam separuh. Orang dulu mengaji. Saya pun tak ada, sambal tak ada, apa semua tak ada. Dua. Boleh cabut balik lah. Telepon mak, main ambilkan. Esok nama ni mampu tak makan. Makan sedap pun cabut. Bawa beg, bawa balik. Cabut. Kalau makan ikan masin, aku tercabut kepala. Tahulah macam mana nak jadi ulama, nak jadi alim, ya? Macam mana nak reti, macam mana nak duduk tahap ni. Ujian sikit pun kalah. Belum lagi jumpa M16 tak hujung day. Baik, habis. Dan tempat galian segala rahsia daripada bagai tajalli Allah. Solat ini tempat galian ataupun tempat mencari ma'rifatullah. Tajalli Allah tempat ma'rifatullah. Nabi kata inna solata mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya solat itu tangga bagi orang beriman ila ma'rifati rabbil alamin, kepada mengenal Allah Tuhan sekalian alam. Nabi dulu jumpa Allah naik Mi'raj daripada Baitul Muqaddas ke Sidratul Muntaha sampai ke Arasy. Kita tak ada Mi'raj tu. Maka Nabi kata inna solata mi'rajul mu'minin. Solat itulah Mi'raj kita ni untuk menuju kepada Allah. Faham? Jadi solat itu adalah tempat galian segala rahsia-rahsia daripada berbagai tajalli Allah. Ini berbagai-bagai cara mengenal Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang asyikin. Apa maksud asyikin? Yakni rindu mereka itu akan mahbubnya, yakni Tuhan yang bernama Allah Jalla Jalaluh. Baik, habis dekat tu. Kita berhenti dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ila akhirih wallahu a'lam. Turun tanda. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.